Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Sabtu 24 April, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Malaysia gesa Myanmar hentikan pembunuhan orang awam, benarkan akses ASEAN. Pengembara pulang dari negara yang lapor virus jenis VOC wajib jalani kuarantin 14 hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malaysia mengemukakan 3 cadangan bagi menyelesaikan krisis politik Myanmar yang telah meragut lebih 700 nyawa. Menerusi cadangan yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN di Sekretariat ASEAN Jakarta, junta Myanmar digesa menghentikan segera pembunuhan dan keganasan terhadap orang awam. Hani Muhili melaporkan dari Jakarta, Indonesia. Tan Sri Muhyiddin mengingatkan kepentingan Myanmar dalam mempengaruhi kerjasama ASEAN. Selain menghentikan keganasan terhadap orang awam, Malaysia mahu semua tahanan politik dibebaskan segera tanpa sebarang syarat. Cadangan ketiga, benarkan pengerusi ASEAN mendapatkan akses ke negara itu. Dalam ucapan intervensinya, Tan Sri Muhyiddin menegaskan kejayaan usaha ASEAN terhadap Myanmar sangat bergantung kepada kesediaan Tatmadaw untuk bekerjasama. Justru kesemua cadangan yang dikemuka tidak akan meminggirkan pandangan junta Myanmar. Pertubuhan 10 anggota itu menegakkan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalaman negara lain seperti yang terkandung dalam piagam ASEAN. Namun, itu tidak bermaksud ia boleh mengabaikan situasi serius yang membahayakan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau. Mesyuarat khas yang dipengerusikan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah amat bersejarah kerana ia adalah kali pertama pemimpin ASEAN bertemu secara bersemuka sejak pandemik COVID-19 melanda dunia. Ia dihadiri Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Kemboja Hun Sen dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Manakala Thailand, Laos dan Filipina diwakili menteri luar masing-masing. General Kanan Min Aung Hlaing hadir bagi pihak Myanmar. Krisis di satu negara ASEAN tidak akan dapat diselesaikan tanpa menjejaskan negara anggota yang lain. Jika ASEAN adalah mekanisme untuk membantu Myanmar kembali normal, maka langkah kehadapan adalah memberi akses kepada pengerusi dan setiausaha agung ASEAN untuk ke Myanmar bagi bertemu semua pihak yang berkenaan. Ini sangat diperlukan bagi ASEAN untuk memberikan pemerhatian yang jujur dan tidak berat sebelah. Sekiranya ASEAN dibenarkan masuk, ia dapat menunjukkan kepada dunia bahawa pertubuhan itu berada di landasan betul dalam membantu Myanmar yang berdepan krisis politik sejak 1 Februari lalu. Hani Muhili, Jakarta. Pada sidang media kemudiannya, Tan Sri Muhyiddin mengesahkan General Kanan Min Aung Hlaing menerima cadangan yang dikemukakan Malaysia. Situasi tersebut memberi peluang kepada ASEAN untuk memainkan peranan utama dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Pengurusi memberikan peluang kepada General ni untuk beri respon dan eloknya dia tidak menolak apa yang telah pun dikemukakan oleh saya dan juga ramai rakan-rakan lain tentang perkara yang disebutkan tadi. Malahan dia kata dia bersetuju untuk menerima wakil ataupun envoy daripada ASEAN untuk datang ke sana di waktu yang sesuai, an appropriate time, suitable time kata dia. Jadi dia tak tolak, tak halang. Jadi ini memberikan satu peluang untuk ASEAN memainkan peranan utama dalam mencarikan penyelesaian pada krisis yang sedang melanda di Myanmar ini.
Ditanya mengenai hala tuju seterusnya dalam isu Myanmar, Perdana Menteri berkata hasil mesyuarat hari ini nyata menolak dakwaan pihak tertentu bahawa ASEAN tidak melakukan apa-apa bagi membantu negara berkenaan. Fikir kita tidak membuat apa-apa hari ini terbukti itu adalah tidak benar. Kita concern apa yang berlaku dan kita sudah mengambil langkah dengan mesyuarat summit yang kita adakan pada hari membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan terbaiklah ada pihak daripada Myanmar yang mengatakan mereka bersedia untuk menerima wakil kita ke sana untuk melihat situasi dan keadaan yang ada. Sempena mesyuarat khas pemimpin ASEAN itu, Tan Sri Muhyiddin turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Vietnam yang baru, Pham Minh Chinh. Kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meningkatkan kerjasama sedia ada di samping meneroka beberapa bidang baharu yang berpotensi. Isu Laut Cina Selatan turut disentuh kedua-dua pemimpin itu. Malaysia Vietnam berpendirian sama dalam perkara terbabit serta bersetuju hal berkaitannya diselesaikan menerusi rundingan. Pham dipilih oleh Majlis Nasional Vietnam sebagai Perdana Menteri yang baharu pada 5 April lalu. Susulan kemunculan virus baharu yang dikenali SARS-CoV-2 jenis VOC, beberapa prosedur operasi standard khusus ditetapkan buat pengembara yang baru tiba dari negara yang dilaporkan penularan virus tersebut. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, SOP itu penting sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelak penularan virus itu dalam negara yang kini dipercayai sudah merebak ke seluruh negara. Dalam SOP tersebut, pengembara perlu melakukan ujian pengesanan jangkitan COVID-19 3 hari sebelum tarikh berlepas selain menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di stesen kuarantin. Tempoh kuarantin juga dipanjangkan dari 10 hari kepada 14 hari serta mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa seperti mengaktif aplikasi MySejahtera sebelum tiba di Malaysia. Selain perlu melalui saringan demam dan gejala, pengembara juga dikehendaki memantau status kesihatan kendiri selama 14 hari dari tarikh ketibaan ke Malaysia. Sekiranya bergejala, segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Sebelum ini, KKM mengesahkan virus baharu itu telah dikesan di negara ini yang boleh mengakibatkan penularan jangkitan berlaku dengan pantas serta sukar dibendung walaupun dengan pengambilan vaksin. Situasi semasa COVID-19 di negara ini. Selangor masih mencatat kes baharu tertinggi hari ini dengan 768 kes, diikuti Sarawak 570 dan Kelantan 518 kes. Jumlah kes baharu hari ini 2,717 mengatasi kes sembuh 2,292. Sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 22,926. 11 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,426. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri. 10 kluster baharu dikenal pasti hari ini. 7 daripadanya kluster tempat kerja, manakala 2 kluster komuniti dan 1 kluster sekolah. Bagi kluster tempat kerja, 2 dikesan di Selangor, iaitu kluster Jalan Abdul Karim dan kluster Jalan Melur. Kluster itu turut dikesan di Perak, iaitu kluster Lebuh Ipoh Lumut dan kluster Jalan Dato'. 3 lagi kluster tempat kerja dikesan di Pulau Pinang, Terengganu dan Pahang. Masing-masing merupakan kluster tingkat Mak Mandin, kluster di Lahar dan kluster Desa Mawar. Selain itu, 2 kluster komuniti dikenal pasti di Perak, iaitu kluster Jalan Kolam, manakala di Sabah, kluster Dambai Inanam. 1 kluster pendidikan pula dikesan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu kluster Jalan St. Thomas. Sehingga kini 1,231 kluster telah tamat, termasuk 12 kluster hari ini.
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menggesa masyarakat termasuk beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO menghentikan serangan terhadap seorang pegawai kesihatan yang mengeluarkan kompaun kepada sebuah masjid di Pekan Pahang baru-baru ini. Presidennya Adnan Mat berkata kejadian itu menyebabkan pegawai kesihatan yang telah didedahkan identitinya itu menjadi mangsa buli dan kecaman di media sosial akibat tuduhan tidak berasas. Menerusi satu kenyataan, Adnan berkata situasi tersebut menyukarkan tugas penjawat awam membendung penularan COVID-19. Tambah beliau, tuduhan tidak berasas mencetuskan perdebatan awam selain menjatuhkan moral dan semangat penjawat awam yang bertungkus lumus mengawal wabak tersebut. Justru pihaknya meminta Kementerian Kesihatan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang atau pengerusi Task Force COVID-19 Daerah Pekan supaya memberikan penjelasan sebenar dalam insiden berkenaan bagi membersihkan nama pegawai terbabit. Selasa lalu, Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Bahari Tok Muda Awang Ngah mengesahkan satu notis kompaun dikeluarkan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Pekan kepada sebuah masjid atas kegagalan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ini susulan kegagalan menyediakan pengimbas kod bar MySejahtera dan buku pendaftaran pelanggan. mybeli.com.my, platform khas untuk usahawan Muslim pasarkan produk. Paparannya seketika nanti. Projek Transit Aliran Masa 3 MRT3 berupaya memanfaatkan masyarakat sekitar jajaran Lembah Kelang sekaligus mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Dianggarkan mencecah sehingga 30 bilion ringgit itu bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, ia juga mampu mendaya pertumbuhan ekonomi sekitar. Penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berkata, projek Mega Mass Rapid Transport Corporation Sdn Bhd MRT Corp itu penting sebagai langkah pemulihan ekonomi negara. Ini berikutan pembinaan projek tersebut mampu memberi kesan berganda seperti penyediaan peluang pekerjaan dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Pemulihan ekonomi pasca COVID. Sebab saya sering menyebut perkara ini bahawa economic recovery atau pemulihan ekonomi memerlukan projek mega, iaitu kerana projek mega ini dapat mewujudkan kesan-kesan pengganda, kesan titisan ke bawah, trickling down effect dari segi mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan pembangunan ekonomi setempat, dapat memacu perusahaan-perusahaan informal sektor tidak formal, dan yang lebih penting lagi bagi saya, ia akan membawa kepada mewujudkan apa kita panggil aggregate demand dan juga aggregate supply. Tambah beliau, dengan suntikan dana swasta yang disasarkan MRT Corp, kerajaan perlu memandang serius mengenai kelangsungan projek tersebut. Penganalisis logistik Profesor Datuk Ahmad Zahir Mokhtar turut menyuarakan pendapat sama berhubung projek MRT 3. Mobiliti yang cekap akan menjadikan Kuala Lumpur lebih aktif dari segi komersial. Ketika ini, mobiliti sedia ada masih kurang memuaskan susulan wujudnya penggunaan kenderaan peribadi berlebihan sehingga menyebabkan trafik sesak. Terdahulu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pembangunan projek MRT 3 itu yang ditangguhkan kerajaan sebelum ini akan dimulakan pada separuh kedua tahun ini. Susulan itu, pihak MRT Corp telah diberikan masa 3 bulan untuk melengkapkan kajian laluan secara menyeluruh, membabitkan pelaksanaan projek itu untuk dibentang kepada Kabinet.
Lapangan terbang Subang akan dibangunkan menjadi hub penerbangan dan aero angkasa bagi rantau Asia Pasifik. Menerusi Subang Airport Regeneration Plan, lapangan terbang yang sudah pun berusia 56 tahun itu menyaksikan Malaysia Airports MAHB melabur 1.3 bilion ringgit untuk tempoh pembangunan 5 tahun. Ini melibatkan pengembangan aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO, parkir pesawat, aero angkasa dan aktiviti penerbangan untuk perniagaan. Selain mengekalkan peranan pelengkap kepada KLIA dan KLIA 2 sebagai hub udara utama di Lembah Kelang. Menurut Ketua Aeropolis Sdn Bhd, Ranhil Singh, lapangan terbang Subang berupaya menjadi pemangkin ekonomi negara menerusi 10,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Potensi pulangan dianggarkan berjumlah 5 bilion ringgit apabila ia siap sepenuhnya pada 2025. We are targeting aerospace, business aviation, in addition to a city airport. So this becomes a high-value economic output generator. And also very key is that having one complementary ecosystem between KLIA and Subang allows us to ensure that we have leadership position in Asia Pacific. 300 juta ringgit diperlukan untuk pembangunan infrastruktur awam, manakala 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk membina fasiliti boleh sewa seperti hangar, kilang, MRO dan bengkel. Beliau ditemui pada sesi taklimat media di Ibu Pejabat MAHB Sepang. KLIA Aeropolis merupakan anak syarikat MAHB yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan projek untuk pengendali lapangan terbang itu di seluruh negara. Dana bernilai 2 juta ringgit diperuntuk Bank Rakyat bagi pelancaran program Rakyat Preneur 2.0 bermula Julai ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan bantuan ini dikhususkan kepada usahawan asnaf yang berpotensi tinggi maju dalam sektor keusahawanan. Peserta yang layak akan diberikan bimbingan serta pemantauan secara inklusif selama 6 bulan dengan penyediaan modul yang lebih komprehensif. Pelbagai program dan inisiatif telah dirancang bagi memastikan Rakyat Preneur 2.0 terus membantu meningkatkan pendapatan peserta pada kadar 30% selain mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Pada Disember lalu, Bank Rakyat memperkenal program Rintis Rakyat Preneur melibatkan 20 usahawan mikro daripada pelbagai bidang. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM melancarkan portal khas mybeli.com.my dengan objektif menyatukan seluruh usahawan Muslim dalam satu platform bagi memasarkan produk serta perkhidmatan masing-masing. Menurut Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan, MyBeli patuh syariah dan mengutamakan barangan tempatan yang kualitinya lebih atau sama hebatnya dengan barangan antarabangsa. MyBeli hasil kerjasama PPIM dengan rakan strategiknya iaitu FusionX dan Pertubuhan Komuniti Sokong Peniaga Pembayar Zakat SPPZ selain mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ini kita sendiri punya. Ini kita punya patuh syariah dan dengan bantuan dan sokongan Perkeso. Kita dia ada buat multi-prong. Contoh di dalam proses ini juga kita harapkan pasal kita tengok keadaan cukup kadang-kadang kita tengok yang ini menghadapi masalah. Yang peniaga-peniaga ini mereka kecil kadang-kadang baru nak berniaga kadang-kadang kemalangan lah macam mana. Jadi kita bekerjasama dengan Perkeso sekali. Mari tolong kita ambil di masa yang sama berniaga, ada platform dan kita terus sebelah kiri ini terus masih ambil juga jadi ahli Perkeso yang berniaga sendiri. Tiada yuran pendaftaran dikenakan terhadap usahawan bagi menyertai platform MyBeli. Justru PPIM berharap ramai usahawan Muslim mendaftar ke arah mengukuhkan perniagaan dan ekonomi menerusi platform e-dagang. Cabaran COVID-19 tidak menghalang tourism Malaysia rancakkan semula sektor pelancongan negara. Perinciannya selepas ini. Hari kerja semakin senang dengan
dan My Future Jobs. Rancang kerjaya barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Masih bersama berita perdana. Meskipun negara masih menghadapi ancaman berterusan pandemik COVID-19, ia tidak menghalang tourism Malaysia untuk merancakkan semula sektor pelancongan negara. Pelbagai strategi dilaksana bagi merancakkan sektor tersebut, terutama pelancongan domestik sementara menunggu pintu masuk pelancong luar negara dibuka semula. Ini termasuk kempen Cuti-Cuti Malaysia khas untuk penjawat awam yang dilancarkan di Kuala Lumpur September lalu dan kini diperluas ke Sabah dan Labuan. Berucap pada pelancaran pakej Cuti Penjawat Awam Sabah dan Labuan Bagus Baini di Tuaran, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pakej pelancongan dengan diskaun eksklusif ini bagi menghargai khidmat bakti penjawat awam. Pakej dibangunkan dengan kerjasama agensi lain, antaranya Lembaga Pelancongan Sabah Mata Sabah, Persatuan Hotel Malaysia, Persatuan Pelancongan Sabah, Persatuan Hotel Bajet Malaysia dan Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Sementara itu, Ketua Pengarah Tourism Malaysia Zulkifli Muhammad Said berkata, melalui kempen tersebut, lebih 80 pakej istimewa pelancongan dihasilkan dengan memfokuskan kepada produk pelancongan sekitar Sabah dan Labuan. Sabah dan Labuan untuk penjawat awam bukan saja di Sabah dan Labuan tetapi juga di Semenanjung. Apabila nanti merentas negeri dibenarkan dan pakej ini disah validitinya sehingga 31 Disember 2021. Antara produk pelancongan disenaraikan ialah Mari-Mari Cultural Village dan Museum Lotut di Tuaran, Walai Tobilung di Kota Merudu. Selain tawaran penginapan, harga tiket masuk juga diberikan diskaun sehingga 20%. Kempen Cuti-Cuti Penjawat Awam yang turut dipanjangkan kepada pesara kerajaan dan keluarga mendapat reaksi menggalakkan. Selaku salah seorang penjawat awam, saya berasa amat gembiralah kerana setelah beberapa sekian lama kita dapat bercuti-cuti dengan pakej yang ditawarkan oleh kerajaan ini sudah pasti juga akan dapat membantu sektor pelancongan yang ada di Malaysia ini untuk bertahan selama mana yang boleh. Dan saya rasa pakej-pakej yang ditawar ni amat berpatutan dan apabila kita bersama-sama menyokong usaha kerajaan ini dapat sedikit sebanyak merancakkan ekonomi dan juga memberi pendapatan kepada operator-operator yang berada di sektor pelancongan. Kadar ataupun bayaran yang berpatutan khususnya untuk penjawat awam dan juga ianya sekaligus membantu memulihkan lagi ekonomi pelancongan di negara kita. Jadi saya rasa ini adalah inisiatif yang sangat bagus dan penjawat awam harus mengambil peluang yang telah diberikan oleh Tourism Malaysia. Sebanyak 37 agensi pelancongan, 22 hotel serta 5 produk pelancongan mengambil bahagian mempromosikan pakej Cuti Penjawat Awam Sabah dan Labuan Bagus Baini. Selepas sambutan amat baik di Kuala Lumpur dan wilayah tengah, Tourism Malaysia juga bercadang mengadakan kempen sama di wilayah utara dan selatan Semenanjung. Dua daripada tiga pemancing yang dikuatiri hilang dalam tragedi bot karam semalam ditemukan selamat. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Abdul Rahim Daud mengesahkan Mat Awang alias Jali 54 tahun dan Mat Harun Muhammad Nur 55 tahun ditemui bot pemancing di tengah laut kira-kira 30 km dari pantai Sabak Bengkalan Cepa. Mereka ditemukan 3 petang tadi sedang berpaut pada kotak fiber iaitu tong ikan. Kedua-duanya dibawa ke darat melalui jeti Pantai Sabak Bengkalan Cepa. Mangsa dihantar ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian untuk mendapatkan rawatan. Semalam, bot yang dinaiki 3 pemancing karam di badai ombak dan angin kencang. Kejadian berlaku pada pukul 8.30 malam ketika mereka keluar mencandat sotong. Seorang lagi mangsa, Zul Syahmin Daniel Zulasman, 26 tahun, masih belum ditemukan.
Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat diperluas di 25 batu nautika. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafi'in Mamat berkata, 10 buah bot digerakkan dalam operasi mencari dan menyelamat dengan jumlah 64 pegawai dan anggota pasukan keselamatan. Itulah tadi saya bertanya juga untuk mendapat pengesahan. Katanya safety tu dia bawa dalam bot selalunya ada, cuma pakai tak pakai itu yang menjadi persoalan kita. Jadi kita akan jalankan juga siasatan sebentar lagi bersama dengan saksi dan juga lain-lain agensi. Saksi Nik Amran Nik Hussein yang turut mencandak sotong berkata, selepas berbuka puasa kira-kira pukul 8.30 malam, berlaku ribut beserta hujan lebat. Keadaan gelap beserta hujan menyukarkan penglihatan mereka sebelum dia menyedari bot dinaiki ketiga-tiga mangsa karam. Motor bot tu, bot fiber dia tu dekat dengan kita. Ya, macam tali tu kita asalnya ikat di bot dia. Jadi apabila bot dia ni tak itulah macam apa? Dia macam tak tahan dah dengan ombak dah, dengan kuatnya angin. Tiba-tiba sekejap semetar je terbalik. Jadi kita pun nak masuk dekat pun memang tak boleh sebab bot kita pun memang air penuh juga dah. Sementara itu, ibu mangsa yang masih hilang, Suzy Mustafa, mengetahui kejadian berkenaan daripada menantunya. Apapun dia reda jika berlaku sebarang kemungkinan kepada anak bongsu daripada dua beradik itu. Skalanya pukul 12 malam dia balik. Ni tak balik. Kak tengok telefon dia dalam pukul 2:30 petang. Tak boleh nak hubungi lah kat telefon. Kak mesej ke apa tak ada. Lepas tu subuh tadi Kak ingat kau siapa lah rumah bunyi motor. Tak ada. Tahu-tahu Natu ayak. Kehangatan aksi Liga Super sudah tentu menjadi tumpuan edisi sukan malam ini. Kita bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Syairul. Pertembungan klasik JDT TFC. Jangan kalut. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan aksi Liga Super. Pertemuan antara pendahulu Liga Super Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu FC TFC malam ini sekali lagi menjadi perhatian ramai peminat bola sepak tempatan. Ini kerana JDT yang juga juara musim lalu sekali lagi amat sukar dikalahkan dalam kempen musim ini dan terus memimpin carta Liga dengan kelebihan 5 mata ke atas lawan mereka itu di tangga ketiga. Bagaimanapun, JDT dan TFC tetap menghormati kekuatan satu sama lain menjelang pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini.
Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora berkata TFC adalah pasukan yang perlu diberi perhatian selepas prestasi cemerlang dipamerkan pemain-pemain muda di bawah kendalian Nafuzi Zain itu. Sebagai rekod musim lalu, pertemuan kedua-dua pasukan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin menyaksikan Harimau Selatan menang tipis 1-0 menerusi gol awal yang dijaringkan Safawi Rashid pada minit ke-5. Ini juga kali pertama TFC bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim selepas pertemuan terakhir di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus, Larkin pada 2019 berkesudahan dengan keputusan seri 3-3. Manakala di kamp TFC, Nafuzi Zain lebih selesa dengan pendekatan merendah diri sambil menegaskan JDT berada dalam kelas tersendiri jika dibandingkan dengan pasukannya. Tambahnya, dia cuma mengharapkan keyakinan daripada pemain-pemain sang penyu untuk memberi tentangan sengit kepada JDT dan tidak terlalu menghormati lawan di atas padang. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Laporan seterusnya, Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman KDAFC Ali Syarin Sahak kagum dengan semangat juang pemainnya yang enggan berputus asa ketika mencatat kemenangan 3-2 ke atas Kuala Lumpur City KL City FC dalam aksi di Stadium Darul Aman malam tadi. Menurut Aidil Syahrin, prestasi cemerlang yang dipamerkan beberapa pemain muda dalam membantu serangan Helang Merah pada penghujung babak kedua turut wajar diberi pujian. Pengendali dari Singapura itu juga berharap kesungguhan dan corak permainan malam tadi dapat terus diterjemahkan pada perlawanan seterusnya. Jaringan terus dihasilkan. First of all, syukur Alhamdulillah. I think credit kita have to give to all our players for working very hard. They never give up attitude. And of course, KL is a good team, which I cakap before the game. They are very compact and organised team. So credit also have to give to them for giving us a very good fight for tonight game. Very pleased with the players' performance, those who come in and do something and make the impact. So very important when a reserve come in, they show good character, they wants to win and help the team. So ini yang this team have this character. Hopefully we want to be consistent. Pada aksi malam tadi, KDAFC bangkit daripada ketinggalan 1-2 untuk meraih 3 mata berharga. Penyerang import Cece Kipri muncul wira skuad hijau kuning itu apabila menjaringkan 2 gol pada masa kecederaan. Kejayaan itu menyaksikan KDAFC kini mengumpul 20 mata di tangga kedua dan 3 mata mengejar pendahulu JDT yang mengutip 23 mata dan akan turun beraksi sebentar lagi. Manakala KL City FC yang dibimbing Boyan Hodak pula kekal di tangga ke-6 dengan 12 mata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, menyaksikan Selangor FC gagal mengambil kesempatan bermain di laman sendiri apabila hanya sekadar seri 2-2 menentang Sabah FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ketua Jurulatih Selangor FC Kasten Nazil jelas sekali kecewa dengan kegagalan pasukannya mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Pengendali dari Jerman itu juga mengakui pasukannya seharusnya menang pada aksi tersebut apabila berjaya bangkit mendahului 2-1 selepas rehat. Directly after the game, I can say we didn't play well in the first half time. We struggled in own ball possession, and we were not able to create goal chances. And the counter attacks from Sabah always dangerous. And it was the first half time. Second half time we played well. No question. We played well. We had a lot of goal chances. We scored 3 times, and usually we have to win, but we didn't win because. Pada aksi tersebut, Sabah FC yang kerap kali diasak membuat kejutan apabila bekas penyerang Selangor Muhammad Amru Yahya meletakkan pasukan bimbingan Kurniawan Dwi Luyanto itu di depan 1-0 pada minit ke-30.
Bersambung babak kedua, penyerang import tuan rumah Ifidaya Olesigun mudah menyumbat masuk gol penyamaan pada minit ke-57 hasil situasi kelam kabut pertahanan Sabah FC. Ifidaya terus menjadi duri dalam daging buat pelawat apabila mencetak gol ke-9-nya musim ini menerusi jaringan keduanya pada minit ke-72. Namun hasrat The Red Giants untuk mengutip mata penuh hancur berkecai. Selepas tandukan penyerang Bobby Gonzalez pada minit ke-88, gol sudah cukup membantu The Rhinos membawa pulang satu mata. Sementara itu, jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Luyanto memuji aksi cemerlang Amri Yahya pada perlawanan malam tadi. Bekas perancang Selangor itu berjaya menyumbang satu gol buat The Rhinos meskipun bermain dalam kesakitan akibat kecederaan sepanjang babak pertama. Sayangnya dia injured. Jadi mau tidak mau tiada pilihan, terpaksa kita tukar karena nampak sekali dia paksakan main di first half tadi. Bagaimana dia defend pun jadi agak lambat karena injured itu. Ya, jadi buat saya 45 menit yang dia mainkan luar biasa. Keputusan itu menyaksikan Sabah menghuni tangga ke-8 Liga Super dengan 10 mata. Susulan pengisytiharan perintah darurat di 4 wilayah negara Jepun bermula esok hingga 11 Mei ini berikutan peningkatan kes COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata masih terlalu awal untuk membuat sebarang keputusan mengenai masa depan penyertaan kontingen negara di Sukan Olimpik 2020 Tokyo Julai depan. Rizal menegaskan persediaan ketemasya sukan terbesar dunia itu tetap akan diteruskan dan diharap tidak menjejaskan semangat atlet negara mengenai situasi semasa di Tokyo itu. Namun pada masa yang sama beliau memberitahu KBS akan terus memantau perkembangan berkenaan sehingga Julai nanti. Setakat kita dapat makluman daripada IOC, GOC tidak ada lagi ke arah itu, walaupun ada desakan dalaman negara Jepun itu sendiri oleh pembangkang dan sebagainya. Jadi kita masih meneliti dan monitor closely. Tapi bila kita kata kita monitor closely, saya tak mau lagi juga nak to bring down the spirit of athlete wanting to go tu. So I don't want to go to give the assumption dan kata akan dibatalkan. Akhirnya atlet-atlet pula. Jadi saya nak anggap biar persiapan seperti biasa. Selepas ditangguhkan pada tahun lalu akibat COVID-19, Sukan Olimpik 2020 Tokyo yang ditangguhkan pada tahun lalu akibat COVID-19 dijadual membuka tirainya pada 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Dalam perkembangan lain, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican mahu skuad terjun negara mengambil langkah berjaga-jaga ketika menyertai kejohanan Piala Dunia Terjun di Tokyo bulan depan. Jelasnya situasi semasa pandemik COVID-19 di Jepun perlu diberi perhatian dan KBS telah mengarahkan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Renang Malaysia terus memantau kesihatan atlet dan pegawai di negara itu nanti. Tujuan mereka pergi ini kerana nak mendapatkan kelayakan, terutamanya untuk Johor lah. Jangan sebab dulu FINA telah menangguhkan, telah membatalkan sekali. Jadi saya minta supaya ASUM dan MSN ambil semua langkah-langkah yang berjaga-jaga sampai ke sana. Di sana pun ada protokol yang perlu dipatuhi. Kan? So for as long as you follow, insya-Allah saya rasa mungkin mereka boleh berada dalam keadaan yang lebih terjamin. Kejohanan Piala Dunia Terjun di Tokyo yang turut menawarkan kutipan mata bagi kelayakan ke Sukan Olimpik 2020 dijadual bermula pada 1 hingga 6 Mei depan. Saudara, terdahulu Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican melancarkan fasiliti e-sport yang terletak di Majlis Sukan Negara MSN hari ini. Datuk Seri Rizal berkata fasiliti ini akan menjadi venue latihan untuk kegunaan atlet e-sukan bagi persiapan menghadapi Sukan SEA 2021 dan Sukan Asia 2022. Datuk Seri Rizal Merican juga menjelaskan fasiliti ini boleh digunakan untuk program persiapan bagi sebarang kejohanan lain yang bertaraf antarabangsa. Saya anggap bahawa ini adalah persediaan awal. Sebagaimana kita sedia maklum, kita pernah memperolehi sebutir pingat emas melalui Dr. Yu di Filipina. Dan untuk kejohanan tamasya SEA Games di Vietnam nanti,
akan ada lebih kurang 10 pingat emas yang akan ditawarkan melalui 8 acara, saya difahamkan. Kerja-kerja menaik taraf fasiliti tersebut telah bermula pada Disember tahun lalu dan sempurna dilaksanakan pada 31 Mac 2021. Fasiliti ini berangkumi 5 kemudahan utama yang dibahagikan kepada kategori simulator perlumbaan, PlayStation 4, komputer, virtual reality dan ruang istirahat dengan kemudahan Wi-Fi dan mobile game. Dari ini lagi perkembangan isukan pemain FIFA 21 profesional negara Muhammad Lokman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil diperkenalkan sebagai pemain yang bakal menggalas misi skuad E-Rimau FAM di kejohanan kelayakan dunia FIFA E-Nation Cup. Kedua-dua pemain itu akan mengharungi pusingan kelayakan Zon Asia dan Oceania yang dijadual berlangsung pada 29 April hingga 1 Mei depan. Perkara itu diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melalui laman Facebook rasmi mereka. Kejohanan FIFA E-Nation Cup merupakan kejohanan dunia sulung disertai Malaysia yang turut mendapat pengiktirafan FIFA dan EA Sports. Lokman dan Akmal masing-masing kini di kedudukan keempat dan kelima dalam ranking FIFA Global Series. Sebagai persiapan awal, perlawanan persahabatan menentang Hong Kong diatur bagi menguji kemampuan dan merangka taktikal sesuai. Jika Lokman dan Akmal melepasi pusingan kelayakan, mereka akan beraksi dalam kejohanan utama yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark pada Ogos nanti. Lokman dan Akmal sebelum ini bersaing bersama 4 pemain profesional lain bagi merebut tempat dalam skuad akhir E-Rimau FAM. Saudara, berita tadi mengakhiri edisi Sukan 24 April 2021. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, salam Ramadan. Kita berjumpa lagi. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan dan juga barat daya bagi semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Di Sabah dan Sarawak, angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana kawasan Perak di rantau negara kita. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Jelas pada ketika ini menunjukkan buat masa kini terdapat kelompok awan aktif yang agak tebal di semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah yang mana keadaan ini menunjukkan keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku. Selain daripada itu, terdapat juga kelompok awan aktif yang agak tebal di bahagian Sumatera, Indonesia yang kita jangkakan ianya akan bergerak memasuki ke rantau negara kita. Dan seterusnya kita akan beralih ke paparan imej gemar radar bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci. Pada hari ini jelas menunjukkan hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan daerah Kinta, Kampa dan juga Batang Padang di negeri Perak. Begitu juga di daerah Cameron Highland dan juga Lipis negeri Pahang. Begitu juga di semua jajahan di negeri Kelantan dan semua daerah di negeri Terengganu kecuali di daerah Marang dan juga di Dungun. Dan negeri-negeri lain buat masa kini dalam keadaan baik, tiada hujan. Tetapi di selatan semenanjung Malaysia melibatkan pantai barat di negeri Selangor, Kuala Lumpur, negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian barat negeri Johor
kita jangkakan menjelang ke lewat malam nanti hujan berserta petir akan berlaku apabila hujan dan kelompok awan aktif yang berlaku di Sumatera seperti apa yang saya katakan sebentar tadi akan perlahan memasuki ke rantau negara kita. Bagi Sabah, buat masa kini hujan berserta petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Sandakan, Tawau dan juga di bahagian pedalaman. Begitu juga di Sarawak, hujan berserta petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Limbang, Miri, di bahagian Kapit dan juga di bahagian Seri Aman. Hujan yang berlaku bagi kedua-dua negeri ini di Sabah dan Sarawak ini dijangkakan ianya akan beransur-ansur reda menjelang ke lewat malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi menghargai jasa dan keringat pengamal media yang menyokong kerjaya seni beliau selama ini, Dato' Awi tampil memberikan sumbangan menerusi misi kemanusiaan sayap-sayap Wings. Dalam keadaan kesihatan yang masih belum pulih sepenuhnya, Dato' Awi tetap bersemangat untuk menyempurnakan program ini. Antara sumbangan yang diberi adalah wang tunai dan barangan keperluan harian. Bekas-bekas reporter, bekas-bekas PRO dulu yang mana banyak membantu saya dalam industri ini. Tak kira lah antara baik dan buruk, saya anggap mereka semua sama kawan dan sahabat yang sama-sama menolong Wings ataupun saya dalam industri ini. So syukur Alhamdulillah saya dapat 18 orang daripada PRO, daripada wartawan. Dalam masa sama, Dato' Awi turut mengadakan majlis doa selamat buat anak keenamnya, putera-putera Ahmad Andika yang berusia 3 bulan. Anak baru hari ini 17, esok 18 genap 3 bulan. So dia dah popek-popek lah, tapi apa pun kita tak faham. Very active, Alhamdulillah sihat, tak ada apa masalah. Dalam perkembangan lain, beliau akan menjayakan program Raikan Cinta Ramadan bersama Wings di Hotel Primera pada 1 Mei depan. Muslimin dan muslimat pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk menambah amal ibadat dalam bulan yang penuh keberkatan dan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya ini. Bagi kumpulan rap hip-hop K-Click, kehadiran bulan Ramadan seumpama lubuk emas buat kumpulan yang popular menerusi lagu Mimpi itu bukan untuk mencari rezeki dunia semata-mata, tetapi berpeluang merehatkan diri, menumbuhkan ibadah dan mengejar pahala berganda. Chilling, relaxing, sebab relaxing sebab tidak banyak tu kan macam aktiviti yang perlu kami buat, beribadah lah macam tu. InsyaAllah bulan puasa ni pun kami akan fokus on album sebab masa untuk sampai ke bulan 7 tu tidak lama kan, sekarang pun sudah bulan berapa, and then bulan puasa pun kita start bulan berapa, kita kena hadapi bulan raya lagi. So mungkin bulan puasa dan bulan raya tu insyaAllah dalam
masa kita meluang masa atau menyambut hari raya dengan family, tapi dalam masa yang sama kami akan bekerja keras untuk mempersiapkan album kami, insya-Allah. K-Click ditemui Bidiva dalam sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman bersama Todak Music baru-baru ini. Hobi kumpul bangkai nyamuk pastinya kedengaran agak pelik dan berbeza. Seorang pengguna Twitter menjadi sensasi di media sosial selepas mendedahkan dia menyimpan nyamuk yang dibunuhnya dan menghimpunkannya sebagai satu koleksi. Bangkai nyamuk yang berjaya dibunuh akan dilekatkan dalam sebuah buku latihan dan setakat ini koleksinya sudah melebihi 80. Tidak dapat dipastikan mengapa pengguna dengan nama Zainab Set ini memilih hobi yang unik itu. Entiti sememangnya wujud. Mungkin ia tidak dapat dilihat dari pandangan mata kasar, namun sesetengah orang dapat merasai kehadirannya. Seperti video tular ini, kerusi dilihat bergerak sendiri di sebuah tempat penginapan. Kejadian di Indonesia itu berjaya dirakam seorang pemuda ketika dia dan rakannya menyewa tempat berkenaan. Pemuda terbabit terjaga daripada tidur selepas terdengar suara ganjil. Video berkenaan dimuat naik di TikTok dan rata-rata warga maya berasa takut melihat insiden aneh berkenaan. Warga maya turut kagum melihat bakat anak kecil berusia 4 tahun ini. Pierre Rina melukis kartun kegemarannya seperti seorang pelukis profesional. Video ini meraih hampir 330,000 tontonan di aplikasi TikTok. Ibu kanak-kanak tersebut mula menyedari kebolehan anaknya itu ketika Pierre berusia 2 tahun. Pada waktu itu, anaknya sedang melukis di papan lukisan magnetik yang masih digunakan sehingga kini. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Pesanan khidmat masyarakat mengenai COVID-19 itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini 24 April. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. Terus amalkan norma baru dan patuh ke semua SOP mencegah penularan COVID-19. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera.